يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا
عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum ya Sidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sidi ya Habibullah. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dan mengikuti pengajian kita pada petang hari Sabtu ini, tanggal 3 hari bulan Muharram tahun 1442 Hijrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan nasihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kembali kita dalam kitab Syarhus Sudur fi halil mauta wal qubur, iaitu dalam membicarakan tentang hal keadaan mati dan juga hal keadaan kubur. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran semalam kita telah sebutkan bahawa apabila mayat orang mukmin yang kembali kepada Allah Ta'ala, rohnya itu akan dibawa oleh malaikat kepada Allah SWT, dan baunya sangat wangi sekali, sehingga semua malaikat-malaikat yang melalui roh ini sangat memuji dan mengatakan sangat wangi umat roh ini. Sampailah dia menghadap pada Allah Ta'ala selepas langit yang ketujuh, maka Allah Ta'ala pun mengatakan pada dia, tuliskan namanya di dalam nama-nama orang-orang yang duduk dalam Illiyin, iaitu syurga Illiyin, syurga yang tertinggi sekali. Dan demikianlah pula dikembalikan rohnya ke dalam kuburnya kepada jasadnya. Manakala pula roh orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang ahli maksiat, na'udzubillah, rohnya akan berbau busuknya amat sangat, yang tak pernah bau busuk seperti itu di muka bumi ini. Kemudian dibawa naik ke langit, semua malaikat-malaikat yang melalui yang mengatakan, roh apa ni busuk sangat ni? Dan begitulah sampai langit yang pertama ditahan, tak dibenarkan masuk, dan kemudian dicampak balik ke dalam kuburnya kepada jasadnya. Dan roh itu dituliskan namanya di dalam Sijjin, iaitu di dalam neraka Sijjin, neraka yang paling bawah sekali. Na'udzubillah min zalik. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita telah mengatakan semalam, orang yang telah mati itu, mereka ini apabila sampai ke dalam alam kuburnya, orang-orang mukmin, maka mereka akan didatangi ziarah oleh arwah-arwah roh-roh yang sudah mati lebih awal, dan bertanya khabar bagaimana jiran kita, bagaimana kawan kita, bagaimana simpulan, bagaimana anak gadis itu sudah kahwin ke belum. Begitulah mereka bertanya-tanya. Dan apabila ditanya seseorang yang di mana mayat yang baru masuk kubur ni berkata, orang itu sudah mati lebih awal daripada aku, tetapi tak diketemui rohnya oleh arwah-arwah yang lain. Maka roh-roh yang ada tu, mereka mengatakan, maknanya kalau kita tak bertemu dengan dia sudah dicampak ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Amalan-amalan kita ni pun dibawa oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan kepada mereka yang telah meninggal lebih awal daripada kita, daripada keluarga kita. Amalan kita dibawakan ke Allah, ditunjukkan kepada ibu ayah kita, ditunjukkan kepada datuk nenek kita. Maka mereka melihat anak cucunya beramal yang baik-baik, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi apabila melihat anak cucunya beramal yang tidak baik, mereka mendoakan agar anak cucunya itu diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kembali kita dalam kitab yang sama yang telah disusun oleh Imam Suyuti rahimahullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Petang ini kita akan menyambung dengan membicarakan bahawa mayat itu mengetahui siapakah yang mandikan dia dan mengkafankan dia dan menyediakan dia dalam kerandanya, dan apakah yang dibicarakan oleh manusia perihal diri dia, dan bagaimanakah jenazah dia itu sampai dibawa ke dalam kubur. Dikeluarkan daripada Imam Ahmad dan Imam Tabarani, dan di mana Ibnu Abid dan Ibnu Abid Dunya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya mayat itu mengetahui siapa yang mandikan dia, dan siapa yang mengangkat dia, dan siapa yang mengkafankan dia, dan siapa yang menurunkan dia dalam kubur. Jadi mayat tahu, ya, sebab Allah, sebab itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kita mandikan mayat, uruskan mayat, hendaklah kita berlemah lembut dengan mayat itu, jangan kasar-kasar, kerana dia akan merasa kesakitan seperti mana sakitnya orang yang hidup merasakannya. Jadi kita kena bersifat lemah lembut kepada mayat. Bila kita mandikan dia, kita sapu badan dia, kita pusingkan badan dia, kita tutupkan kain kafan, kita kena jaga kehormatannya. Dan demikianlah dikeluarkan pada Ibn Abid Dunya daripada Mujahid mengatakan, apabila mati seseorang itu, maka malaikat maut memegang roh dia. Maka apabila malaikat maut memegang roh dia, maka dia akan lihat, roh dia itu akan melihat siapakah orang yang memandikan dia, memandikan jasad dia, dan mengangkatkan dia, dan membawa dia ke kubur. Dan demikian juga apabila dia masuk kubur, siapakah dia orang yang membawa dia masuk ke dalam lubang kubur itu. Mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin adik-beradiknya, atau anak-anak saudaranya. Dan begitulah roh ini dia akan melihatnya. Dia daripada saat orang mandikan dia, ya, mandikan jasad dia, tapi roh ni tengok orang mandikan jasad aku. Sebab tu di sini baik-baik dia kata. Dia bercakap, roh dia bercakap, baik-baik, lembut-lembut sikit dia. Dia pesan. Kita tak dengar lah. Kalau kita dengar semua orang lari ya. Allahu Akbar. Begitulah juga diriwayatkan bahawa roh ini melihat apa yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Keluarganya buat apa sewaktu dia nak meninggal tu, ada yang sibuk dengan dunia lagi, sibuk dengan handphone, sibuk dengan game lagi, atau sibuk baca Yasin, baca selawat, ya. Kalau sekiranya roh tu boleh bercakap, roh tu nak cakap. Roh kata, janganlah kamu nangis-nangis kepada aku. Janganlah kamu buang masa dengan yang sia-sia. Kalau roh boleh cakap. Tapi kalau roh cakap pun kita tak dengar, ya. Kemudian malaikat maut pun berkata pada roh tu, kau dengarlah apa diorang cakap hal kau. Jadi roh tu boleh dengar. Orang tu puji dia, bagus si mayat ini, waktu hidup dia baik, dia sembahyang tak tinggal, bagus, dia selalu pergi masjid, alhamdulillah. Dan ada pula orang kata, roh ni, dia ni dulu hidup, masa hidup melampau sangat, hutang aku pun tak bayar. Jadi ada juga yang komen. Ya begitulah. Bagian masing-masing lah bagaimana kita masa hidup kita. Macam itulah dia akan orang mengata kita sewaktu kita sudah mati. Sebab tu di sini sebelum nak mati kita ni, kita minta maaf dengan orang. Ya, jangan kita malu. Kita minta maaf. Ingat adik-beradik pun kita maaf. Minta maaf. Dan juga kalau kita ada berhutang, cepat-cepat bayar hutang. Nanti besok roh kita tu tak disampaikan kepada Allah Ta'ala kerana hutang belum bayar lagi. Demikianlah dia para jemaah sekalian, bahawa dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas perkuburannya orang-orang yang mati di perang Badar. Iaitu orang-orang kafir, 70 orang mati dalam perang Badar. Perang Badar perang yang pertama antara Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, iaitu tahun 3 Hijrah bulan Ramadan. Jadi setelah selesai perang, kemenangan kepada orang Islam 313, tapi yang mati syahid 14 orang. Orang kafir 1000 orang, tapi 70 orang mati.
dan 70 ditawan. Masya Allah, sangat memalukan. Jadi setelah orang-orang kafir yang ditanam 70 orang itu, maka Nabi SAW pun berbicara pada mereka, wahai fulan bin fulan, wahai si anu bin si anu, apakah sudah kamu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Jadi di sini Nabi SAW nak mencela mereka. Kamu sembah patung-patung tu, itu Tuhan kamu, dah dapatkah apa yang dijanjikan oleh Tuhan patung-patung kamu? Maka sesungguhnya aku, Nabi kata, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Iaitu apa dia? Kemenangan. Jadi Allah janji kemenangan kepada orang Islam dan aku telah mendapatkannya. Tapi kamu, apa yang kamu dapat? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an bila melihat Nabi berbicara kepada kubur yang di mana orang-orang tu sudah ditanam, maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau berbicara kepada jasad yang tidak ada roh, maknanya boleh ke mereka dengar? Maka Nabi SAW pun menjawab, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Makna mereka ni lebih dengar daripada kamu. Sehingga dalam hadis lain mengatakan, tapak-tapak terompah kaki kamu pun mereka dengar. Masya Allah, kuat mereka dengar. Tetapi mereka tidak boleh menjawab. Itu saja. Kalau ada orang jawab, ya aku tahu dah. Kubur ni berhantu lah. Alamak, takut lah. Kan orang dah takut. Tapi begitulah dia. Orang kubur jawab, tapi kita tak mendengarkannya. Atau mereka tak boleh menjawab kerana mereka sudah dalam kubur mereka. Dan demikian juga dikeluarkan daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila diletakkan jenazah, maka diangkatkan oleh orang-orang di atas baunya. Jadi bila jenazah dah siap, maka diangkatkan di atas bau. Ya, kita angkatlah ya jenazah tu. Kalaulah jenazah tu jenazah orang yang baik, orang yang soleh, maka dia akan kata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Sebab nak dapatkan apa janji Allah dari kebaikan. Kalaulah jenazah tu jenazah yang tidak baik atau jenazah orang tak beriman, dia pun berkata, jenazah tu berkata, ya wailaha aina tazhabuna biha, ya wahai celakanya aku ni, ke mana korang nak bawa aku ni? Ketakutan dia. Sebab dia tahu dia tak beriman, dia tahu azab sedang menantikan dia. Maka suara jenazah ini yang mengatakan cepatkan aku, ataupun suara jenazah yang mengatakan celakalah aku, ke mana korang nak bawa aku pergi ni, didengari oleh semua makhluk Allah, melainkan jin dan manusia sahaja tak dengar. Masya Allah. Kalau kita dengar, semua orang lepaskan, tak mau angkat, takut. Tapi kita tak dengar. Jadi kita steady je lah kita angkat. Itu hikmah Allah Ta'ala. Tapi selain pada jin dan manusia, semuanya mendengarkan bicaranya jenazah tersebut. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lagi, iaitu hadis-hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, segerakanlah kamu dengan jenazah. Maknanya jenazah ni bila orang dah mati, segerakan untuk dikebumikan. Kalaulah jenazah tu orang yang baik, supaya kamu segerakan dia mendapat balasan yang baik. Kalaulah jenazah tu orang yang jahat, yang tak beriman, yang maksiat, maka segeralah kamu menanggalkan kejahatan dia daripada bau kamu. Ya, sebab kamu jangan sampai tanggung kejahatan dia, simpan dia kat rumah buat apa, biar cepat-cepat. Ni bukan orang baik. Lagi lama dia kat rumah, lagi banyak beban kita pula. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau jenazah tu jenazah tidak baik. Pokoknya jenazah tu segerakanlah untuk dikebumikan. Melainkan kalau keadaan tak mengizinkan, umpama mati waktu petang, dah nak berkusunkan kubur, dah tak boleh lagi. Ya, kalau di negeri Mekah, Madinah, malam pun orang tanam. Ya, tetapi negeri kita ada dia punya office hour. Orang-orang yang bekerja pagi sampai petang. Jadi kalau dah petang kita nak kebumikan malam, dah tak boleh. Kena tunggulah besok. Kalau sekira besok pagi kita meninggal, nak mandikan mayat sampai lepas zuhur,
Lepas Zuhur tak sempat, lepas Asar. Tu kadang-kadang macam tu lambat tu, itu tak boleh nak elakkan lah. Tapi kalau boleh disegerakan, kita segerakanlah. Itu yang disuruh oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Diriwayatkan pada Ibnu Abi Dunya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seseorang mayat itu yang diletakkan di atas tempat pembaringannya, maka mana dalam kuburnya, setelah melangkah orang-orang yang mengantar tu 3 langkah, maka mayat itu akan berkata, dia akan berkata yang didengarkan oleh semua orang, semua makhluk, daripada pokok, batu, kayu, haiwan, anjing, semua dengar, melainkan jin dan manusia saja yang tak dengar. Dia berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai orang yang mengangkat jenazahku, janganlah kamu tertipu dengan dunia sebagaimana dunia telah menipu aku. Dia berpesan pula, ya, tapi kita tak dengar. Dan janganlah kamu sibuk dibuaikan dengan masa yang berlalu sebagaimana aku telah ditipu dayakan dengan permainan dunia. Nampak tuan-tuan? Kita sibuk dengan handphone kita, kita sibuk dengan kita punya Facebook kita, sibuk dengan kita punya laptop kita. Tak ada sempat nak baca Quran, tak ada sempat nak ikut pengajian, tak ada sempat kita nak pergi nak baca, nak beramal. Semayang pun lambat-lambat, sibuk saja dengan handphone dia. Jaga tuan-tuan. Ini disebutkan oleh mayat, tapi sayangnya kita tak dengar. Yang dengar semua makhluk dengar, cuma kita ini manusia dengan jin tak dengar. Dan kemudian taraktu ma khallaftu liwarasati, yang aku tinggalkan harta-harta aku adalah untuk kepada waris-warisku, tetapi akulah yang pula akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah kelak. Wahai orang-orang yang mengantar jenazah aku, doakanlah untukku. Begitulah dia menyeru tuan-tuan, kesian dia menyeru. Jadi kita ni bila mengantar jenazah, selain daripada kita dah bacakan talqin, kita dah bacakan doa, dah baca tahlil, kita pun berangkat keluar 3 tapak, orang terakhir lah yang keluar dah 3 tapak berjalan, maka mayat ini pun berkata-kata, menyeru kepada kita yang hidup supaya diingat-ingatkan. Tapi sayangnya kita tak dengar. Tapi sekarang kita dah dengar. Macam mana kita dengar, Ustaz? Ini dah sampai dah, hadis ni dah baca. Nampak? Jadi mana kita dah tahu dah, mayat tu menyeru kita, jangan tertipu dengan dunia. Semacam mana dunia sudah tipu aku. Jangan kamu ditipukan dengan permainan dunia, sebagaimana permainan dunia telah menyibukkan aku dengan permainannya sia-sia. Kita sia-sia dengan lagu-lagu, sia-sia dengan kita punya drama-drama. Tak ada apa faedah. Tapi lepas tu kita mati menyesal. Alangkah baiknya kalau masa aku tengok drama, kalau masa aku tengok dengan filem-filem, aku baca istighfar, aku baca selawat, alangkah baiknya, alangkah baik. Tapi tak guna. Tapi sekarang kita dah tahu dah, yang itu yang akan berlaku. Jadi jangan kita menyesal kemudian. Sebab itulah pepatah mengatakan, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Menangis air mata darah pun tak akan membawa kebaikan untuk kita. Begitulah dalam riwayat-riwayat yang lain pula mengatakan, fa inna ahli lam yatahammalu anni min wazri syai'an, sesungguhnya keluarga aku tak menanggung sedikit pun daripada dosa-dosaku. Memanglah tak ada orang yang tanggung dosa seseorang. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah SWT, tidak menanggung seseorang akan dosa orang lain. Masing-masing tanggung sendiri. Isteri, amalan dia akan tanggung. Suami, amalan dia akan tanggung. Anak-anak, amalan dia akan tanggung. Ibu ayah, amalan dia akan tanggung. Masing-masing tanggung sendiri. Itulah dia tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita nasihatkan adik-beradik, tak mau dengar, apa nak buat, besok dia tanggung sendirilah. Kalau kita dah nasihatkan anak kita, dia tak nak dengar, apa nak buat, besok dia tanggung sendirilah. Masing-masing tanggung sendiri. Allah.
Ya Allah, selamatkanlah kami dari sekalian apa yang kami telah lakukan kesalahan. Ampunkanlah kami, ya Allah. Allahumma inna laka alayya huquqan kathiratan fima baini wa bainak. Ya Allah, sungguh telah banyaklah kewajipan kami terhadap Engkau yang telah kami abaikan. Ampunkanlah kami, ya Allah. Telah banyaklah kewajipan kami kepada hamba-hamba-Mu yang telah kami abaikan. Maka Kau pertanggunganlah di atas kami, atas supaya mereka memaafkan kami, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah daripada Sa'id bin Mansur, daripada Ibnu Ghaflah mengatakan, sesungguhnya malaikat apabila dia berjalan dengan jenazah, dia berjalan di hadapan. Malaikat berjalan di depan jenazah. Dan kemudian malaikat berkata, apalah jenazah ni sudah siapkan untuk bekalan dia nak bawa balik. Manakala pula manusia ramai yang membawa jenazah itu, bertanya pula mereka, apakah harta yang jenazah ni tinggalkan? Allah. Malaikat dia tanya, apa amalan jenazah ni dah siapkan? Warisnya tanya, berapa banyak bapa kita ada tinggalkan harta? Berapa banyak abang kita ada tinggalkan harta? Allah. Itulah yang mereka tanyakan, harta. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itulah di sini kita jangan sayang sangat dengan harta. Tak bawa mati, orang kata. Sayangkan harta, tak bawa mati. Tapi kita gunakanlah yang sebaik-baiknya dengan kegunaan keperluan kita, dan juga untuk kita bersedekah, berkhairat dan sebagainya. Dan demikianlah juga dikeluarkan daripada Imam Baihaqi, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati seseorang mayat, maka malaikat pun bertanya, apa yang dia telah siapkan untuk dibawa balik? Malaikat tanya, apakah yang dia telah siapkan untuk dia bawa balik bekalan dia? Maka manakala manusia pula berkata, apakah yang dia telah tinggalkan hartanya? Allah. Orang tak fikir dia punya amalan, orang fikir harta dia. Kita tak fikir bapak kita ni amalan cukup ke tak cukup, tapi kita fikir bapak tinggalkan berapa banyak duit dalam bank. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sayangkan harta, akhirnya kita tinggalkan dia. Tapi bukanlah kita nak habis-habiskan, tapi kita gunakanlah, jangan kita raya bakhil dan kedekut untuk nak buat bersedekah, berkhairat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gantikan. Setiap pagi akan turun dua malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu gantiannya. Dan malaikat satu lagi pula kata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil, yang kedekut itu kehilangan hartanya. Akhirnya hilang harta dia, jatuh sakit, masuk hospital, kena bayar ribu-ribu. Kereta dia aksiden, kena bayar ribu-ribu. Anak dia buat hal pula, nak kena jamin keluar penjara ribu-ribu. Habis gitu saja. Na'udzubillah min zalik. Ya, masuk kita dalam satu bab yang baru pula, iaitu tangisan langit dan bumi di atas orang mukmin apabila mati. Jadi apabila seorang mukmin itu mati, langit dan bumi menangis. Dikeluarkan daripada hadis Imam Tirmizi dan Abu Naim dan Abu Ya'la dan Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Hatim, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang insan yang melainkan telah ada bagi dia dua pintu langit. Dua pintu langit, satu pintu untuk naik amalan dia, dan satu lagi pintu turun rezeki dia. Jadi semua kita ada dua pintu di langit untuk kita, setiap insan. Satu pintu naik kita yang amalan, dan satu pintu turun rezeki kita. Subhanallah. Semuanya dari sisi Allah. Rezeki pun datang daripada Allah. Kita nampak saja yang kita ni sekarang, kita berniaga, kita berusaha, itu zahir. Hakikatnya daripada Allah SWT. Ya tuan-tuan, apabila mati hamba Allah yang mukmin, menangislah dua-dua pintu di langit itu. Pintu langit yang naik amalan dia,
menangis kerana dah tak naik lagi amalan orang ini. Orang baiklah ni, orang mukmin. Dan pintu langit yang satu lagi menangis kerana dia tak turun lagi rezeki untuk si orang mukmin ni. Sebab tu selagi kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki, selagi kita hidup ni ada rezeki dia. Kadang-kadang bila dah tak ada rezeki, maaflah, kita ada duit pun tak boleh makan. Kenapa? No food from the mouth. Doktor tulis siap-siap kat katil kita, tak boleh bagi makan melalui mulut. Masuk drip saja, kan? Walaupun duit juta-juta dalam bank, apa nak buat? Dah tak ada rezeki, dah tutup pintu langit rezeki, sudah tutup dah. Allah. Itu pun nasib baiklah dapat drip. Kalau tak ada, kering kontang lah badan dia tu. Allahu Akbar. Dan dikeluarkan daripada Ibnu Jarir, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa dia ditanya daripada firman Allah, "Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard." Dan demikianlah menangislah langit dan bumi ke atas kematian mereka. Jadi ada orang tanya pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni penafsir Quran. Apakah langit dan bumi itu menangis atas seseorang punya kematian? Orang ni tanyalah, langit bumi menangis kalau satu orang mukmin tu mati? Qala na'am. Maka jawab Ibnu Abbas, ya. Sesungguhnya apabila seseorang hamba Allah yang mukmin tu, maka setiap mereka itu ada pintu langit yang turunnya rezeki dia dan pintu langit yang naik amalan dia. Apabila mati anak Adam itu, ditutup pintu langit itu. Jadi tak naik lagi amalan dia dan tak turun lagi rezekinya. Maka pintu langit itu pun menangis kesedihan kerana sudah terlepaslah dia daripada amalan-amalan yang soleh dibawa naik ke langit. Manakala pula orang-orang